Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta langit, bumi, matahari, bulan, bintang dan apa saja di antara langit dan bumi. Kalau kita tengok langit tu, kalau kita ada iman lah. Kalau kita tak ada iman atau iman lemah, tengok je lah langit tu. Lebih pada tu kita tak nampak. Kita nampak langit je. Kita nak cakap Maha Suci Engkau ya Allah yang menjadikan langit ni. Segala puji bagi Kau. Tidakkan Kau jadikan ini melainkan sebagai tanda kebesaran Kau. Itu takkan keluar dari mulut kita. Kita tengok macam sekarang lah. Kamu tengok langit, tengok je kan. Cakapnya tu tak ada. So Allah bagi tahu dalam Quran, orang tu dia tengok langit, dia cakap, tidak Kau jadikan semuanya ni sia-sia. Orang yang Allah sebutkan tu, orang yang dalam hatinya ada Allah. Dia dalam benda apa pun dia nampak Allah yang buat. Dan dia tengok gunung, dia ingat yang buat gunung ni Allah. Dia tengok budak cantik, yang buat budak ni Allah. Dia tak sama macam kamu dan semua manusia ni. Dia tengok budak lawa, dia tak ingat Allah. Dia tengok budak tu. Dia tengok makan. Betul tak apa yang kamu buat sekarang? Kamu ada ingat Allah? Padahal kamu dikatakanlah, tapi tak. Kamu ikut saya, tapi tak ikut betul-betul, dan ikut pun lambat. Nak betul-betul. Satu perintah diberi, Samad pindah sini 8 tahun kemudian. Itu pun dipaksa. Yazid suruh cerai bini 12 tahun tak amal lagi. Mana boleh iman nak naik dan dekat dengan saya? Tentu jauh ke belakang. Jauh ke belakang. Mereka yang langsung tak ikut saya memang tak boleh dibandingkan lah dengan iman saya. Lepas tu kamu heran, kenapa saya dapat tinggi punya kedudukan. Mana? Semayang pun sekarang saya dah menangis. Kamu tak ada. Dulu sebelum ni saya khusyuk, kamu tak ada. Sebelum ni saya ikhlas, kamu tak ada. Jadi sekarang saya dah sampai tahap iman saya, semayang Allah boleh buat saya menangis. Yang mana Hazrat Ali radhiyallahu anhu dulu, dia kata, dia selepas semayang, dia menoleh belakang, dia kata dulu zaman Nabi banyak menangis, mata semua bengkak, kerana mereka menangis waktu tahajud. Lepas tu datang subuh, mata mereka semua bengkak, nampak kesan. Tapi hari ni tak ada orang. Tahajud tak nangis, semayang, masa semayang pun tak nangis. Kalau nangis, pura-pura nangis. Itu tak sama dengan betul nangis. Jadi bila subuh tu datang, tak nampak, mata bengkak. Mata bertarik mata dah lah.
Dia bukan air mata keluar, dia air liur keluar. Air liur keluar ni nak dunia. Orang nak dunia, air liur keluar. Orang nak Allah ni, kekasih Allah, air mata keluar waktu dia salat kan. Jadi Maulana Umar Parampuri kata, kalau kita hantar orang-orang yang iman lemah ni ke Amerika, bukan air mata keluar, air liur keluar. Jadi orang yang tak nampak Allah ni, dia naik nampak gunung tak nampak, apa sajalah. Jadi kerana tak nampak Allah, tak ingat Allah, tak nampak Allah, tak ingat Allah, lepas tu bagaimana boleh keluar daripada mulutnya, takkan kau jadikan segalanya ini sia-sia. Maknanya kau jadikan begitu je untuk main-main. Tak ada. Dia dijadikan untuk tanda kebesaran Allah. Dia dijadikan sebagai signs of the greatness of Allah. Dia dijadikan sebagai tanda. Maknanya nampak, boleh ingat Allah lah. Allah Maha Besar. Sebab itu orang tu yang disebut oleh Allah kan, mereka tengok langit yang ni, dia orang kata tak kau jadikan ini ya Allah sia-sia, melainkan kau nak jadikan dia sebagai bukti kamu besar, kamu Maha Agung. Aku beriman dengan kau. Ada kamu fikir tu? Sebab apa kamu tak dapat fikir kepada itu? Sebab Allah tak ada. Allah tak ada kat mana? Dalam kepercayaan kamu. Maksud dalam hati kamu. Dan itulah sebenarnya zikir. Zikir ni ingat Allah selalu. Tapi hari ni kerana tak nampak, tak ingat Allah, pakai tasbih aja. Pegang tasbih untuk tunjuk kat orang saya berzikir. Tapi berzikir tak ada. Zikir ni ingat Allah, bukan bertasbih. Kalau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah tak ingat, itu tak zikir. Lafaz zikir aja. Subhanallah, subhanallah. Lafaz zikir. Ingat Allah ni dalam hati. Ingat. Jadi hari ni kat dunia tak ada orang ingat Allah. Walaupun banyak tasbih dijual, banyak orang pakai tasbih. Kalau tengok di Turki, di Albania, di Turki, di Arab, banyak orang jual tasbih. Mereka boleh pegang tasbih je, ingat Allah tak boleh. Itu yang pegang tasbih, yang tak pegang lagi tak ingat. Pegang tasbih ke tak pegang tasbih ke, kalau dalam hati itu tak ada Allah, Allah tak ingat. Belilah banyak tasbih besar-besar. Dulu Haji Hanafi waktu dia sakit arwah kat Green Road ni, Haji Hanafi, dia ada tasbih tu sampai ke siling rumah dia, turun balik. Macam panjang. Dia duduk bawah kisku. Saya percaya dia tak ingat Allah. Dia berusaha, tapi tak boleh. Tuan, pergilah beli tasbih banyak. Cuba tengok, bagi tahu saya. Kalau dengan tuan beli banyak tasbih ni, tuan boleh ingat Allah. Bagi tahu saya. Katakanlah dia 2 bulan bertasbih, setahun bertasbih, 10 tahun bertasbih. Tengok, boleh ingat Allah tak? Cubalah. Lepas tu datang kat saya kalau boleh. Itu bukan usaha nak ingat Allah. Itu bukan usaha nak ada Allah dalam hati, tak ada. Katalah tuan semayang 20 tahun, 60 tahun, bukan usaha nak ingat Allah tu. Macam mana tuan 20 tahun dulu tak ingat Allah, 60 tahun kemudian tak ingat Allah, kalau Allah tak ada dalam hati. Jadi membanyakkan semayang, membanyakkan tasbih, tak boleh ingat, tak boleh buat kita ingat Allah.
Sebab Allah tak ada dalam hati kita. Allah tak akan masukkan Allah tu dalam hati kita kalau kita bertasbih dengan banyak sembahyang, atau banyak puasa, atau banyak baca Quran. Tak boleh. Kita jadi orang yang tak ingat juga. Baca Quran pun tak ingat, sembahyang pun tak ingat Allah, pegang tasbih pun tak ingat Allah. Sampailah kita mati, kita dianggap dan dilihat orang lah macam orang banyak berzikir, tasbih sana pegang aja, sembahyang selalu, puasa semua banyak, haji semua kan. Dalam semua tu kita tak ingat Allah. Sebab bila Allah tak ada dalam hati. Hati tu dalam kepercayaan kita. Kita percaya Allah tu ada. Percaya ni, kalau kita tak percaya Allah tu ada, bertasbih lah banyak, sembahyang lah banyak, puasa lah banyak, haji lah banyak, tak boleh ingat Allah. Jadi zikir ni, ingat Allah tu hanya boleh Allah, bila Allah ada dalam hati. Hati tu apa? Kepercayaan. Kita tak percaya Allah tu ada, mana nak ingat Allah? Boleh ingat Allah pun tak ada. Kita tak percaya Allah tu ada, boleh ingat Allah? Tak boleh lah. Simple explanation. Kita Allah ada tapi tak percaya betul. Mana boleh kita ingat Allah? Selalu kita boleh ingat Allah dalam sembahyang ni, di luar sembahyang, bila Allah ada dalam hati. Macam saya sekarang, dengan izin Allah, boleh keluar air mata. Kamu boleh? Siapa boleh? Ada tak kamu tengok orang boleh? Kenapa tak boleh? Sebab Allah tak ada dalam hati. Dalam hati dalam percaya. Saya percaya betul Allah tu depan saya. Sembahyang saya tu macam menghadap Allah. Saya macam bercakap dengan dia. Tentu saya gementar, air mata saya mengalir lah. Takkan badan pula bergetar. Gementar hatinya, kata Allah. Maknanya bukan badan dia bergetar, hati bergetar. Tandanya air mata keluar, tuan. Siapa disebut nama Allah gementar hatinya, itu Allah beritahu. Orang yang khusyuk dalam sembahyang ni, orang yang bila disebut Allah gementar hatinya. Kenapa gementar hatinya? Mesti dia percaya Allah tu ada. Kamu tak gementar hati, kata Allah ada, tapi tak betul percaya Allah tu ada. Macam Allah tak ada lah. Bila Allah tak ada, mana nak boleh ingat Allah? Boleh tengok langit, tengok bulan, tengok bintang, apa tengok pun tak boleh ingat Allah. Orang yang kata kita berjalan-jalan sana sini, negara ni, nak tengok kebesaran Allah, jangan tipu. Kita tak boleh nampak kebesaran Allah. Nampak benda je boleh. Dengan mata ni tak boleh nampak kebesaran Allah. Kebesaran Allah ni nampak dengan mata hati. Mata hati makna kepercayaan. Kalau iman kita kuat, Allah tu tiada Tuhan melainkan Allah. Mana kita jalan pun tengok bunga, tengok apa pun. Kamu ada tak macam tu? Sekarang ni kamu tak ada macam tu. Kalau macam Hanzalah tengok perempuan, dia tak nampak Allah punya keagungan dalam tu. Dia tengok macam mana aku nak dapat perempuan ni, aku nak rogol dia. Itu namanya nafsaniat, haiwaniat. Mata ni, ada yang pupua je, aku tengok kebesaran Allah. Kalau kau tengok kebesaran, kau ni orang semayang, orang gementar hatinya bila semayang.
Ini mana gementar hati. Jadi Azri kata, kenapa kami yang ikut ni tak boleh dapat macam Amesah? Kamu tak ikut saya, sebab itu kamu tak dapat. Kamu cakap kamu ikut, kamu sebenarnya tak ikut. Kalau ikut tentu dapat. Saya menangis, kamu menangis juga. Ini bila saya toleh mata saya, toleh ke belakang, tak ada siapa menangis. Lepas saya semayang, macam Hadrat Ali, memang jauh sekali lah. Hadrat Ali berapa tahun lepas Nabi meninggal? 30 tahun dia jadi khalifah tu. Saya 1400 tahun. Tentulah. Tapi namun demikian, aura menangis waktu semayang ada kan? 1400 tahun. Jadi bila Hazrat Ali radhiyallahu anhu cakap, dia menoleh lepas semayang subuh, dia kata zaman Nabi dulu banyak mata bengkak. Datang subuh mata bengkak. Sebab menangis waktu tahajud. Tapi sekarang tak ada bengkak. Hazrat Ali radhiyallahu anhu dia bagi tahu tu, tapi dia tak tahu kenapa begitu. Dia tak tahu. Kenapa sahabat di zaman Nabi mata bengkak boleh nangis waktu tahajud, waktu dia tak boleh. Dia tak tahu kenapa dan dia tak ada jawapan untuk selesaikan masalah. Jadi masalah tu terus sampai ke time saya. Sampai saya menerima Islam yang rosak. Islam tak ada. Waktu saya hidup ni, saya terima Islam yang rosak. Yang bentuk pun tak ada. Jadi saya kembali ke tahap macam Nabi lah. Tak ada Islam. Waktu Nabi, sebelum Nabi jadi Nabi, dia tak ada Islam. Islam tak ada. Dia pun tak ada Islam. Tapi Nabi SAW dia dibagi Allah SWT wahyu. Ajar dia. Saya tak ada. Jadi kalau saya tak ada, macam mana saya boleh dapat Islam? Islam dah tak ada. Jadi saya dibagi Allah ilham dan dibagi saya alat untuk tahu sama ada ilham tu dari dia atau dari iblis. Jadi saya ni macam Nabi lah, tak ada Islam sebelum ni, baru Islam. Sebelum tak ada Islam, siapa pun tak ada. Kan saya je. Jadi yang Hadrat Ali tu dia tak dibagi tahu oleh Allah macam mana nak baiki keadaan tu. Jadi biar ajalah. Begitulah seterusnya sampailah saya datang. Saya pun tak tahu. Saya dengar kisah tu, tapi tak tahu juga dulu. Saya dah lama tahu cerita ni. Hadrat Ali bagi tahu dulu zaman Nabi bengkak semua mata. Sekarang tak ada. Itu 30 tahunnya, saya 1400 tahun. Memang tak ada orang mata bengkak lah. Kalimah tu pun takkan keluar. Orang khusyuk semayang pun tak ada seluruh dunia. Waktu saya terima Islam, waktu Islam saya, Islam yang tak ada orang satu dunia khusyuk semayang, tak ada. Ini sudah diberitahu oleh Nabi, akan tiba masa tak ada orang khusyuk. Takkan pula boleh khusyuk bila Nabi kata tak ada khusyuk. Jadi saya boleh dapat sembahyang khusyuk sekarang 1400 tahun dan gementar menangis air mata sekarang. Maknanya apa yang saya buat ni sama macam apa Nabi buat lah. Outcome dia sama. Waktu sembahyang menangis, tak ada orang waktu sembahyang menangis di dunia sekarang ni. Bukan menangis, khusyuk pun tak ada. Baru ni kan saya cakap di seluruh dunia yang khusyuk sembahyang saya seorang je. Sekarang ni yang khusyuk sembahyang dan gementar dan tawaduk lah maknanya seorang juga. Saya dah naik dah, dia orang belum naik lagi.
Apa nak naik pula? Usaha tak dibuat, boleh naik. Usaha yang saya buat tak nak ikut, boleh naik? Tak boleh naik lah. Jadi saya naik, kamu tak ada. Kamu tertinggal ke belakang, lagi belakang. Kenapa? Kerana kamu tidak dari dulu lagi ikut saya. Maka kamu nak ikut sekarang pun tak boleh nak lawan dah. Kamu mungkin boleh dapat tahap saya ni bila kamu dah mati. Masa makan lama. Bukan dalam sebulan kamu boleh dapat ni. Katalah kamu start lah sekarang, bukan boleh dapat ni. 50 tahun lagi boleh dapat. Dah kamu dah tak ada dah. Sebab itu dulu lagi bagi tahu, tapi kamu tak nak dengar. Kamu tak nak ikut. Jadi itu pilihan kamu lah, yang kamu dapati hari ini, kesan daripada keputusan kamu memilih tidak mau ikut saya. Saya pun tak boleh buat apa. Tapi hari ini terserah dan tak boleh ikut, dan tak boleh sama. Orang yang dalam jemaah tabligh yang sama saya dulu buat usaha, bila saya buat usaha ni dia orang tak nak ikut. Dia orang mana boleh dapat semayang macam saya. Dia orang boleh semayang lah, rupa semayang. Dari dulu lagi kita cerita kita ni rupa semayang, tapi nak betulkan tak ada, tak tahu. Cakap je lah. Nak dapat semayang yang betul tu macam mana? Tentulah kena dapat Allah. Maksud dapat Allah ialah percaya Allah tu ada. Ada satu Cina masuk Islam. Dia doktor, duduk kat Johor Bahru. Dia baru-baru dia bagi tahulah dalam bayan dia, saya dengar, orang Islam hari ini percaya Allah ada, tapi dia kata perbuatan dia orang macam Allah tak ada. Dia cakap, siapa nama doktor tu? Kahwin dengan dia awalin punya graduate UKM lah. Medical faculty. Lepas tu dia kahwin dengan anak Aptar Bai. Amin agaknya. Jadi Cina tu pun baru masuk Islam, dia bagi tahu Islam ni percaya Allah ada, tapi perbuatan dia macam Allah tak ada. Jadi percaya Allah ada tu lain dengan tahu Allah ada. Allah ada samad. Jawab samad apa? Itu tahu. Tapi percaya tak? Percaya dia lain. Percaya kita merasa Allah ada je. Dan tandanya kita taat Allah, tak ada langgar. Kita tak ada langgar perintah Allah sebab kita sentiasa rasa percaya Allah melihat dia. Tengok langit ingat Allah, tengok bunga ingat Allah, semayang lagi lah. Tengok bunga pun ingat Allah. Jadi kita hari ni apa berlaku, Allah tu tak ada. Tahu Allah ada tapi percaya tak. Jadi dalam semayang tak percaya Allah tak ada, makan Allah tak ada, zikir Allah tak ada, baca Quran Allah tak ada. Macam mana Allah nak ada dalam hati? Jawab. Hari ni orang Islam macam mana nak ada Allah dalam percaya dia? Tak boleh, sebab hati dia atau percaya dia hanya dunia je. Percaya dia pada dunia. Kamu ada faham ke? Percaya dia dunia boleh buat, selain Allah boleh buat. Jadi Allah boleh buat tak boleh masuk lah. Dia simpan duit, dia tak mau belanja duit dia, sedekah tak mau, bayar zakat tak mau, simpan aja. Walaupun dia miskin, tapi dia cinta dunia. Dia tak mau.
Itu antara sebabnya Allah tak ada dalam hati dia. Dia tak korbankan harta dia tu untuk taat perintah Allah. Jadi bila kedekut dengan iman ni tak samanya, tak boleh bercantumnya. Orang kedekut dengan takwa tak boleh. Sebab itu satu perempuan semayang, diikat kucing, dia tak bagi makan kat dia dan tak benarkan kucing tu bergerak cari makan. Dia diikat dia sampai kucing tu mati. Perempuan tu masuk neraka tau. Sebab orang kedekut ni Allah tak ada. Macam Rashidi kata Yazid nak membela Rashidi lah. Rashidi tu pemurah kalau dia ada. Dia cakap dengan saya lah, Yazid, Rashidi tu pemurah kalau dia ada. Kalau dia tak ada memang kedekut. Dia tak macam tu. Orang pemurah ni bukan ada tak ada, sama aja dia pemurah. Ada ke tak ada? Kalau ada pemurah tu bukan pemurah, itu nak cuba tunjuk pemurah ataupun ada kepentingan dunia lain. Pemurah ni dia bukan ada ke tak ada, ini tak faham. Cuba nak membela Rashidi yang kedekut tu. Rashidi tu tak kedekut kalau dia ada. Itu bukan makna kedekut. Itu yang dia bagi bila dia ada tu ada kepentingan lain untuk dapat dunia juga. Tanda orang tak kedekut ni bukan dia ada je. Tak ada pun dia tak kedekut, ada pun dia tak kedekut. Tahu? Mana boleh tukar-tukar. Bila tak ada, bila ada tak kedekut, bila tak ada kedekut. Cuba nak membela orang yang engkar. Kenapa? Dia kawan dia. Dia pun kedekut juga. Walaupun tak ada duit, kedekut ni bukan makna kita banyak duit tak bagi. Kedekut ni memang tak nak bagi. Kita ada duit 100, kita boleh bagi RM20. Kita duit 1 juta, kita boleh bagi 2 juta. Dia sama aja tu. 1 juta, 2 juta. 100 bagi RM2. Itu pun tak bagi. 100 RM2 tak bagi. 1 juta, 2 juta, 200,000 tak bagi. Jadi kerana kita cinta dunia, percaya dunia ni boleh buat lah. Kenapa kita cinta dunia? Tak ada sebab lain. Sebab kita percaya dia boleh buat. Dia boleh selamatkan kita. Dia boleh bagi faedah. Itu sebab kita cinta dunia bukan sebab ni. Kita tengok dunia tu, kita percaya dia boleh bagi faedah pada kita. Macam Sufyan sekarang kan? Kenapa dia nak kerja dapat gaji 1,800? Sebab dia nampak dengan duit tu boleh bagi faedah kat dia. Saya suruh dia kerja Grab aja atau hantar barang-barang ni lalu dia tak nak. Sebab itu dia tak tahu dapat duit ke tidak. Yang ini dia kerja dengan orang ada gaji, dia tahu dia dapat duit banyak tu. Dia tak payah nak risau. Duit tu bagi faedah pada saya. Kerana percaya duit tu bagi faedah, sebab itu namanya cinta dunia. Orang cinta dunia ni bukan banyak dunia, dia banyak yakin. Banyak yakin dunia bagi faedah. Tak ada dunia bagi bahaya, macam Azri. Berapa banyak kamu percaya duit bagi faedah, itulah cinta dunia kamu. Bukan kamu banyak benda dunia, tak ada. Yakin. Berapa banyak kamu yakin tiada bagi faedah, Allah bagi faedah, itulah namanya kamu tak cinta dunia. Apa nak cinta dunia? Tahu dia tak bagi faedah. Bila dunia bagi faedah, bila kamu tukar dia dari simpan jadi belanja di jalan Allah. Jadi itu dapat buat bila kita
tak nampak benda boleh bagi faedah. Berapa banyak kita percaya benda bagi faedah, itulah banyaknya cinta dunia. Bila banyak cinta dunia, cinta Allah tak ada. Cinta Allah tak ada, mana Allah tak ada. Bila Allah tak ada, maksudnya iman kurang lah. Jadi bila semayang, memang tak ada merasa macam menghadap Allah. Tak boleh. Allah tak ada. Kita nak menghadap Allah ni, Allah ada tu. Allah ada kan, baru boleh menghadap. Disuruh oleh Nabi, kamu naklah salat macam menghadap Allah atau Allah melihat kamu. Itu basic. Kalau kamu nak dapat itu, kamu mesti percaya ke tahap yang tinggi Allah ada. Itu pun tak ada. Rukun apa? Rukun sifat 20, nombor 1 tak ada. Awak ingat nombor 1 ada, tak ada. Boleh nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 10 ada. Langsung semua tak ada lah. Apa nak banyak sangat sifat 20 tu? Kan? Tak payah. Nombor 1 je ada. Pun kau tak dapat, 19 lagi tak boleh. Sebab 1 tu tak ada. Allah ada. Pertama, bau Allah ada. Bau Allah Karim, Allah Rahim, Maha melihat, Maha mendengar. Ini Allah tak ada. Boleh Allah melihat, Allah mendengar? Tak boleh lah. Sebab itu tak sah sifat 20. 1 je sifat. Allah ada dulu. Ini sibuk menghafal sifat 20. Konon dengan menghafal boleh dapat sifat 20. Inilah pelajaran agama orang Islam sejak dulu hingga hari ini. Pelajaran bodoh yang tak pakai otak, yang tak ada fikir. Sebab semuanya cinta dunia, termasuk yang membuat sifat 20 tu. Dia orang tak tahu. Dia orang ingat dengan sifat 20 orang Islam ni boleh percaya Allah ada. Jadi pelajaran sifat 20 ni kena diberhentikan. Bodoh punya orang bagi tahu nak dapat iman, belajar sifat 20. Saya ada satu Tok Kadi dari Johor, dia pergi mengajar. Masa mula saya buat tabligh, dia tak suka lagi kita tabligh tu. Masa tu Subang Jaya tu tak ada masjid, rumah je. Dia pun bercakap, siapa yang tak tahu sifat 20, neraka dia. Aduh. Dia kurus lagi bawa Tok Kadi tu. Dalam hati saya, jahat betul Tok Kadi tu. Jahat tu. Siapa tak tahu sifat 20, neraka. Dia tak ada hadis, tak ada apa tu. Perkataan dia saja. Perkataan yang sangat salah. Dia faham belajar sifat 20 tu baru ada iman. Ini orang Islam tak tahu macam mana nak dapat Allah dalam hati dia, dalam percaya dia. Itu pun tak tahu. Tentulah kita nak dapat Allah dalam hati, kita kena buat Allah suka kita. Simple aja. Nak buat Allah suka kita, kena buat kerja yang paling dia suka. Kerja yang paling dia suka, yang dia bagi pada tahu Nabi, inilah jalanku. Mengajak manusia kepada Allah, itulah jalan, itulah kerja yang buat Allah suka. Allah bagi tahu percakapan siapa lebih baik dari percakapan mengajak manusia kepada Allah. Tak faham-faham lagi, tak nak buat lagi, dah tahu pun tak nak buat. Inilah namanya degil. Dah lah tak tahu, bila dah diberitahu tak nak buat. Maksud apa? Sebab nak dunia sangat. Nak dunia sangat, mana nak buat? Kenapa kita nak dunia sangat? Sebab kita percaya dunia bagi faedah. Kita mau cakap sampai dengan cara dan korban dunia ni, dan tukar dia jadi amal. Bukan simpan, bukan kira, bukan fikir. Usaha nak dapat dunia dan simpan. Tak mau belanja jalan Allah, tak mau bagi duit untuk bayar rumah Istiqbal ni. Tak mau. RM10 pun tak mau. Mana boleh. Dah lah tak korban keluar 4 bulan semua tu. Belanja rumah Istiqbal yang ini pun tak nak. Jadi sebab itu cinta dunia tu melekat, cinta Allah tak masuk sampai mati. Allah tak ada.
Dan bila Allah tak ada, Allah melihat tak ada, Allah maha mendengar tak ada, Allah maha mengetahui tak ada, Allah bagi baik buruk tak ada. Matilah dengan Tuhannya dunia. Macam Sufyan. Sufyan ni Tuhannya dunia. Sebab Tuhan dia dunia bagi faedah. Mau hancur itu, tukar Allah bagi faedah, Allah bagi bahaya. Itu perkara yang kita mau ingat dalam semayang. Bau mengalir air mata tu dengan izin Allah. Okey.